ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ali Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan hari ini bersama saya adalah Datuk Engineer Lawrence Law. Selamat datang, Datuk. Salam sejahtera. Dan Datuk adalah merupakan naib Presiden MCA. Dan Datuk, selamat tahun baru 2024, Datuk. Ya, Happy New Year to semua. Alif. Macam mana Datuk punya sambutan tahun ni yang Datuk tengok? Tahun ni sambutan dengan keluarga saja. Beberapa kawan baik. Ya. Okey, Datuk. Baru-baru ni Datuk ada keluarkan kenyataan media ya. Saya tengok mengenai Hala 7 Ekonomi 2024. Dan mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit maksud Hala 7 tu. Hala 7 2024 ni. Bagi saya, cabaran ekonomi bagi tahun yang baru ini, 2024 ini, saya nampak akan lebih mencabar kerana peperangan di antara Palestin, Israel, peperangan Ukraine, Rusia itu masih berterusan. Yang dua peperangan ini memang memberikan impak yang sangat besar kepada semua negara di dunia ini. Tambahan pula bagi saya tahun 2024 ini akan ada banyak negara mengadakan election untuk 2024 ini. Jadi saya difahamkan kalau tak silap lebih kurang ada 60 negara termasuk juga US Amerika, termasuk juga Rusia, Ukraine, termasuk juga Indonesia, termasuk juga negara India, negara-negara besar ini di mana kita tahu dia memainkan peranan yang sangat penting bukan saja dalam bidang politik tetapi kesan ekonomi kepada seluruh dunia. Jadi negara yang akan mengadakan election ini, duit aliran tu dia akan lebih fokus kepada domestik tempatan. Jadi kita nampak sama ada pelabur-pelabur asing akan melabur di luar negara selain daripada negara sendiri. Inilah poin yang saya fokuskan. Bagi saya pelaburan itu kalau kita fokus di negara kita Malaysia ni, kita pun sangat beri perhatian yang serius sama ada pelabur asing datang ke negara kita tak untuk tahun ini. Sebab bagi negara kita memang amat memerlukan. Kita difahamkan Perdana Menteri dan juga rombongan kerajaan bersama dengan menteri-menteri yang berkaitan telah membuat lawatan ke negara China, ke negara Middle East dan juga baru-baru ini di negara Jepun. Kami pun dimaklumkan banyak pelaburan melalui sama ada MOU dan sebagainya. Difahamkan PM kata akan membawa masuk ke negara kita. Jadi rakyat kita memang memberi sambutan yang bagus, positif dan memang mengalu-alukan dan sehingga sekarang rakyat dan juga kami lihat bilakah pelaburan ini akan sebenarnya masuk ke dalam negara kita supaya dia lebih secara langsung atau tidak langsung memberi kesan atau impak ekonomi kepada negara kita seterusnya kepada rakyat kita secara umumnya. Baik, Datuk. Tadi Datuk ada sebut tentang mungkin hubungan diplomasi kita dengan negara-negara luar. Contohnya kunjungan PMAT dan kunjungan Kerajaan Perpaduan ke negara China. Dan MCA sendiri sebenarnya sebelum ini pun sejak daripada dulu lagi MCA banyak menggerakkan usaha ekonomi dengan menjalin kerjasama dengan Kerajaan China. Dan tahun ini, tahun 2024 ini adalah hubungan diplomatik Malaysia-China ke 50 tahun. Apa pandangan ataupun reaksi Datuk dari segi pandangan seorang pemimpin dalam MCA nak tarik pelaburan daripada China ke Malaysia ni? Dan MCA sekian lama ini memang menjalinkan hubungan yang begitu baik, rapi dengan bukan saja negara China, ada juga negara-negara lain. Jadi khususnya sekarang kita bincangkan negara China. Hubungan ini sudah sekian lama kita jalinkan dan kita wujudkan. Bagi saya rasa MCA memang boleh memainkan peranan yang sangat penting sebab bagi kerajaan negeri China dan juga peniaga-peniaga sama ada syarikat-syarikat besar, corporate dan sebagainya. Bukan hari pertama dan sudah sekian lama mereka mengenali parti MCA di Malaysia ini. Sebab MCA ini satu parti yang mewakili orang Cina di Malaysia tetapi pada masa yang sama MCA ini menolong tidak kira kaum, tidak kira agama, tidak kira bangsa. Kita memang memperjuangkan sama ada dari segi politik, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi ataupun budaya dan sosial sebagainya. Jadi MCA memandang berat
dan juga mementingkan. Kita lihat 2024 ini adalah tahun ke-50 ulang tahun di antara negara China dengan Malaysia. Jadi MCA akan memainkan peranan supaya kita akan teruskan perhubungan yang rapat ini bukan sahaja dari segi politik tetapi juga dari segi ekonomi. Sebab PM sudah katakan tahun 2024 ini akan mementingkan juga kesanakan program-program yang boleh mempertingkatkan ekonomi negara dan rakyat. Dan Datuk, tahun baru ini juga kita ada berdepan dengan selain pada hala tuju kita untuk pelaburan daripada domestik ataupun daripada luar negara kan untuk memacu ekonomi negara. Dan tahun 2024 ni juga kita dihujani dengan pengenalan cukai-cukai yang baru. Dan Datuk jangan jawab dulu, kita berhenti rehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Baik Datuk, mungkin boleh Datuk jelaskan apakah implikasi cukai-cukai baru yang diperkenalkan untuk tahun baru ni, tahun 2024 ni? Untuk cukai-cukai baru ini, saya rasa rakyat Malaysia ramai yang rasa tahun 2024 ini sangat mencabar dan juga ramai dimaklumkan ada banyak juga cukai-cukai baru yang akan dilaksanakan. Jadi baru-baru ini kita tahu salah satu ialah cukai barang bernilai rendah LVG dan juga cukai keuntungan modal dan cukai barang bernilai tinggi HVGT. Semua ini kita tidak dapat mengoptimalkan hasil penghutan lantaran kelemahan yang ketara ini. Jadi bagi saya difahamkan dari Kementerian Kewangan ataupun Kementerian Ekonomi, kutipan tambahan dari LVG ini adalah lebih kurang anggaran 200 juta ringgit Malaysia kalau tak silap. Jadi ini lebih bersasar kepada golongan yang pendapatan rendah di mana untuk pembelian kurang daripada ringgit Malaysia 500 akan dikenakan cukai sebanyak 10%. Betul kan? Kesan yang sangat besar terutama kepada golongan yang berpendapatan rendah dan juga golongan B40 ini. Jadi saya rasa ini yang saya nampak satu kesan yang begitu ketara lah kepada rakyat kita untuk tahun 2024 ini. Dan selain daripada itu, banyak juga cukai-cukai yang kita dengar akan diadakan juga. Jadi semua rakyat memang ada yang rasa bimbang, ada yang rasa risau tentang cukai-cukai ini, di mana hari ini ada dua hari bulan Januari, maka kita akan nampak kesan-kesan cukai-cukai baru ini dilaksanakan dan rakyat akan rasa kenaikan barang-barang kalau kesinambungan atau disebabkan oleh cukai-cukai baru yang akan dilaksanakan. Dan kalau kita tengok sebenarnya isu dia ialah dia kenakan cukai ni untuk barangan yang diimport daripada luar negara, dan kerajaan pun sebenarnya nak fokus kepada produk lokal, produk Malaysia kan. Tapi sebenarnya kata kalau nak beli sesuatu produk tu tak ada pun dekat Malaysia. Kita tak ada pun pengeluar yang mengeluarkan produk tersebut kan, yang memang orang terpaksa beli daripada diimport daripada luar negara. Dan berbeza kalau dulu, kalau mungkin kita ingat dulu masa zaman Barisan Nasional dulu, kita ada nak sediakan hub dengan satu konglomerat daripada negara luar nak sediakan satu hub. Jadi tak perlukan lagi import lagi. Jadi mungkin itu yang kerajaan ni perlu sepatutnya kena buat lah sebelum buat laksanakan cukai yang LVG ni kan. Dan mungkin sebenarnya isu dia hanyalah bagaimana kerajaan nak meraih pendapatan. Apa lagi cara untuk kerajaan dapatkan pendapatan ni selain mengenakan cukai-cukai yang baru ni tu? Memang kita nampak niat baik kerajaan. Tujuan kerajaan adalah untuk menggalakkan perniagaan SME tempatan supaya SME, peniaga-peniaga tempatan dapat menghasilkan barangan-barangan tempatan dan untuk mengurangkan pasaran Malaysia, pasaran tempatan supaya kita bergantung kepada barang-barang luar negara. Ini satu langkah yang bagus. Akan tetapi sebelum kita laksanakan cukai LVG ini, patut kita jalankan atau kita galakkan peniaga-peniaga tempatan supaya peniaga-peniaga tempatan sudah bersedia dan mampu menghasilkan barangan-barangan
yang boleh bersaing dengan barangan-barangan luar negara. Maka sebelum langkah ini, cukai baru ini diimplementkan, adalah lebih baik kerajaan mengelakkan SME tempatan untuk menghasilkan barang-barang tempatan. Barulah kita dapat memberi persaingan yang positif kepada barang-barang import daripada luar negara. Dan mungkin Datuk, apa lagi kalau kita nak sentuh mengenai subsidi bahan api bersasar tu, apa pandangan Datuk kalau kerajaan nak laksanakan bagi menampung, kononnya ialah bila ada cukai-cukai baru ni dan rakyat akan terbeban dan kerajaan akan mula perkenalkan subsidi tapi lebih bersasar. Subsidi bersasar ini bagi saya dan ramai rakyat juga masih menunggu program ataupun pelaksanaan yang lebih teliti daripada pengumuman atau pelaksanaan kerajaan, sama ada dari Kementerian Ekonomi ataupun Kementerian Kewangan. Saya rasa kerajaan-kerajaan yang sebelum ini pernah cuba mengurangkan subsidi kepada petrol, RON 95 dan diesel dan sebagainya. Tetapi apabila nak kurangkan itu, kesan negatif yang diberikan kepada pasaran itu sangat ketara. Jadi bagi saya, kerajaan nak laksanakan ini, saya nasihatkan supaya kerajaan akan lebih memumpuk ataupun memberi perhatian lebih teliti macam mana langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan subsidi yang lebih bersasar ini. Jadi saya faham cukai ini kalau akan ataupun kita kata subsidi ini akan diambil keluar, mungkin akan dilaksanakan pada bulan Mac atau bulan 5, dua ini ya, untuk RON 95 dan juga diesel kan, kalau tak silap. Jadi nasihat saya lah, kerajaan kena mensenaraikan langkah-langkah itu. Bila kita kurangkan subsidi ataupun subsidi ini dikeluarkan, bagaimana sumbangan atau bantuan itu kita disalurkan kepada golongan B40 itu. Ini sangat penting bagi saya. Jadi setakat ini kita masih menunggu macam mana langkah-langkah yang lebih rapi, yang lebih teliti dan memberi satu kesan yang tidak begitu besar apabila laksanakan cukai bersasar ini, terutama kepada RON 95 dan diesel. Ya. Bahan api ini. Dan baik kepada pendengar semua, Datuk Lawrence juga adalah merupakan pengerusi Had Ehwal Pengguna dan juga PKS MCA. Dan saya juga nak tanya Datuk mengenai dasar gaji progresif. Dan sebelum itu, kita berehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. SME PKS yang saya maksudkan terutama kepada peniaga-peniaga kecil. Sebab kalau peniaga-peniaga kecil ni dia kena siap sedia untuk mengeluar atau menghasilkan barangan-barangan tempatan yang boleh memberi persaingan kepada barang-barang import ataupun barang-barang daripada negara luar. Maka dari segi bantuan daripada kerajaan adalah untuk macam kita tadi sebut diesel subsidi bersasar tu. Jadi ini sangat penting. Kalau peniaga-peniaga kecil tidak mendapat subsidi diesel sebagai contohnya, bagaimana mereka dapat menghasilkan barang yang memberi harga yang boleh bersaing dengan negara-negara luar. Sebagai contohnya mungkin barang daripada negara China ataupun negara Indonesia ataupun negara Vietnam, barang yang mereka menghasilkan sebab mereka dapat menghasilkan dalam kuantiti yang besar, dan harga itu akan boleh bersaing di pasaran. Kalau peniaga-peniaga kecil daripada PKS kita di domestik, di pasaran tempatan ini tidak dapat menghasilkan barang yang setimpal ataupun dari segi kualiti dan harga tidak dapat boleh bersaing, maka susahlah impak atau kesan itu kepada peniaga-peniaga kecil ini sangat ketara. Dan PKS pun dikatakan pemangkin ataupun tulang belakang ekonomi negara kita tu kan. Dan mungkin Datuk boleh respon sedikit mengenai komitmen kerajaan untuk melaksanakan dasar gaji progresif ni tu. Dasar ini pada dasarnya dia adalah satu dasar yang sangat bagus dilaksanakan. Jadi kita lihat memang kerajaan nak memberi gaji minimum itu supaya dinaikkan daripada 1,500 ke satu gaji yang lebih tinggi. Tetapi dalam satu pasaran yang terbuka ini, untuk peniaga-peniaga
apabila kita menaikkan gaji kepada pekerja-pekerja kita adalah berdasarkan kepada komitmen pekerja kita dan juga produktiviti pekerja kita. Kenaikan gaji itu bukan kita naikkan secara sewenang-wenangnya. Kenaikan gaji kepada pekerja-pekerja adalah terutama unsur yang paling penting atau ciri-ciri yang paling penting adalah kerana produktiviti pekerja itu kerana ditingkatkan, maka peniaga-peniaga ataupun tuan punya peniaga boleh menaikkan gaji kepada pekerja. Jadi bagi saya dasar ini dia kena lihat bukan sahaja dari segi jangka masa yang pendek. Dia kena lihat jangka masa yang panjang. Jadi bagi ramai peniaga ataupun businessman sekarang kita lihat dasar ini untuk 1 tahun saja dan skop dia merangkumi sejauh mana. Jadi peniaga sebagai bos, tuan punya peniaga, maka kita nak tahu skop merangkumi sehingga berapa mana, level setakat mana. Pelaksanaan itu kita difahamkan hanya untuk setahun saja. Untuk tahun yang kedua atau tahun yang seterusnya, apa akan berlaku? Inilah soalan yang tertanya-tanya. Maka kita tengah menunggu apa jawapan yang akan diberikan oleh Kementerian Ekonomi. Itu pun penting juga soal pekerja dengan majikan kena ada satu hubungan yang sama-sama lah untuk membantu komitmen kerajaan ini dasar progresif ni kan. Dan Datuk, rancangan ataupun projek High Speed Rail HSR KL ke Singapura yang dulu dicetuskan, diilhamkan oleh Kerajaan Barisan Nasional dan kini diteruskan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Mungkin respon Datuk. Ini satu projek yang memang bagus. Yang bagi saya dia harus diteruskan. Jadi kita memang mengalu-alukan kebaikan dan pengumuman oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini mengatakan HSR ini akan diteruskan. Memang dia bukan saja dapat memberi kesan positif dalam jangka masa pendek, tetapi dalam jangka masa yang panjang. Kita faham juga bukan saja dia dapat memperolehi pelaburan dan juga limpahan nilai ekonomi seterusnya. So bagi saya dia seharusnya dilaksanakan, diteruskan untuk program HSR ini. Sebab kalau dulu kita banyak menyentuh tentang manfaat, maksudnya hasil bila kita laksanakan satu projek mega, okey, kosnya sekian, berapa kos, and then manfaatnya limpahan daripada hasil itu. Dan sebelum ini banyak bila zaman Barisan Nasional dikritik, macam-macam tuduhan dibuat. Limpahan manfaat itu nanti akan kembali kepada Malaysia. Mungkin Datuk melihat bagaimana manfaat yang akan diterima oleh Malaysia itu sendiri menerusi projek infrastruktur macam ni. Ini memang kalau dilaksanakan awal lagi, maka kos dia akan sepatutnya lebih rendah. Sekarang kita faham kos-kos bahan pembinaan sudah naik. Jadi kalau kita laksanakan sekarang ataupun masa dalam 2-3 tahun akan datang, memang kos dia lebih tinggi. Jadi kita nampak manfaat dan juga limpahan nilai ekonomi kepada industri-industri yang lain sangat berkaitan. Bagi saya HSR ini bukan sahaja dari hubungan dari Singapura ke KL saja. Ia sepatutnya dilanjutkan daripada Kuala Lumpur sampai ke utara Malaysia sehingga ke negara Thai. Kita nampak itu lintasan sepatutnya dia sudah bermula hubungan daripada negara China melalui negara-negara ASEAN, bahagian utara Thai, Vietnam, Cambodia dan sebagainya. Jadi kalau HSR ini diteruskan, maka dia akan membawa satu limpahan nilai ekonomi kepada banyak industri dari segi pelancongan, dari segi pengangkutan, dari segi logistik, untuk barang ekspor ataupun barang-barang import. Ini satu kesan secara langsung kepada ekonomi negara kita. Kalau kita lihat Indonesia pun tu sampai dia punya ekonomi pun bertambah meningkat kan dengan projek yang seperti ini SXR kan. Dan kita jangan terlupa juga selain pada SXR dulu kita ada ECRL kan. Dan itu pun daripada kargo, bukan saja penumpang kan tapi untuk ekonomi juga kan. Yep. Itu yang tadi saya sebut. Dia bukan saja untuk penumpang, dia lebih kepada kargo-kargo, barang-barang. Bukan saja untuk kita senang kita ekspor kepada negara jiran Singapura ataupun negara
Thailand. Tetapi pada masa yang sama kita boleh buat dua hala ekonomi antara negara-negara yang berjiran ini melalui HSR ini. Dia dapat merapatkan lagi hubungan antara negara-negara ASEAN ini. Baik, Dok. Dan kita nak menyentuh tentang cukai dalam negara kita ni, Dok, SST. Yang dulu orang kata dulu kita ada GST dan dimasukkan kepada SST daripada 6% kepada 8%. Dan apa pandangan Datuk? Ini pada asal sampai sekarang bagi saya sepatutnya kerajaan melaksanakan GST daripada SST. Sebab GST ini satu sistem cukai yang lebih berkesan, lebih komprehensif dan sebanyak 160 negara sudah melaksanakan sistem cukai GST ini. Baru-baru ini Kementerian Kewangan dalam bajet belanjawan 2024 mengumumkan kenaikan SST sebanyak 2% daripada 6% ke 8%. Ini bagi saya dia akan memberi kesan banyak barang harga-harga akan naik. Jadi kita tahu 2023 inflasi ini sudah memberi satu kesan negatif kepada rakyat terutama golongan yang berpendapatan rendah ini. Dia memang menghadapi keadaan yang begitu mendesak dalam keadaan menghadapi tekanan kehidupan, sara hidup yang semakin menengkan, yang semakin tinggi tekanan tu. Jadi kalau SST ini dinaikkan lagi 2% ini, bagi saya memang banyak lagi harga barang-barang akan naik. Ini satu cabaran kepada kerajaan dan negara kita dalam tahun 2024 ini. Dan Datuk rasa kenapa kerajaan, orang kata boleh guna perkataan tergamak lah, tergamak sanggup menaikkan SST, dan bukan saja SST 8%, tapi dan tadi kita ada Datuk ada mention yang cukai LVG, cukai barangan mewah, banyak lagi cukai e-invoicing dan macam banyak sangat cukai yang dikenakan kepada rakyat. Dan ialah orang tadi kita katakan dia ada untuk mendapatkan hasil pendapatan negara kan, untuk dikembalikan semula kepada rakyat. Tapi nampak sangat perbezaan tu sistem yang dilaksanakan dulu dengan sistem cukai sekarang ni. Bagi saya pun kurang faham kenapa kerajaan tidak laksanakan GST kan, asyik melaksanakan SST tetapi dengan kadar cukai yang lebih tinggi, kenaikan sebanyak 2% ini. Ramai juga pakar-pakar ekonomi menyatakan lihat kepada SST yang akan dilaksanakan, termasuk juga cukai-cukai baru yang dikenakan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam tahun 2024 ini. Kita lihat balik apa yang tadi Alif sebut ini, e-commerce, LGV dan sebagainya. Ini sepatutnya kalau kita laksanakan GST, semua barang-barang ini dia akan merangkumi dalam GST itu. Dia lebih komprehensif, satu sistem pencukaian yang lebih baik, yang lebih berkesan. Maka kita tahu sebelum ini kerajaan yang lama pernah menyatakan kalau kita laksanakan GST, hasil kutipan itu adalah sebanyak 2 kali ganda lebih daripada SST pada masa itu. Jadi bagi saya mungkin pada masa itu GST sudah dipolitisize. Dia sudah dipolitisize, eksploitasi oleh setengah pihak politician tentang GST ini. Jadi kita lihat balik kalau SST yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 termasuk juga e-invoice dan sebagainya, dia sebenarnya adalah unsur-unsur atau ciri-ciri dalam GST itu. Kita nampak SST ini dia nampak macam dia mengambil ciri-ciri juga GST. Kita faham juga kerajaan memang memerlukan hasil pendapatan untuk melaksanakan program-program ataupun langkah-langkah yang akan memberi bantuan kepada negara kita dari segi ekonomi dan juga bantuan kepada rakyat kita. Kita memang faham kerajaan memerlukan kewangan yang stabil, memerlukan kewangan yang lebih kukuh untuk menjalankan program-program atau projek-projek yang besar kepada negara kita. Dan Datuk, mungkin saya nak selitkan sikit bab politik lah Datuk dan isu ni. Kalau dulu kalau kita ingat GST ni, orang tolak, orang tidak memilih kerajaan Barisan Nasional kita itu sebab GST itu adalah isu utama dia.
Dan kalau kita perkenalkan semula GST ni, adakah rakyat akan menolak kerajaan yang sedia ada ni? Maksudnya sebab isu dia GST je. Kalau kita laksanakan GST, orang akan tolak. Ataupun orang rakyat suka dengan yang cukai yang bertambah-tambah ni, SSC 8%, LVG lagi dan banyak cukai lagi. Mungkin pandangan Datuk. Bagi saya, satu sistem pencukaian yang kalau bagus, yang boleh memberi manfaat kepada negara, mana-mana satu kerajaan pun patut memberi pertimbangan ataupun memberi perhatian yang serius dan juga waras. Mana satu sistem yang bagus yang boleh memberi manfaat kepada negara dan rakyat. Jadi itu adalah sangat penting. Jangan kita melibatkan isu politik dalam sistem perundangan ataupun sistem pencukaian yang baru sebut tadi dalam melaksanakan sistem kerajaan, dalam pelaksanaan polisi-polisi untuk negara dan rakyat. Jadi inilah satu cabaran kepada kerajaan yang baru ini untuk menimbangkan mana satu yang lebih baik untuk rakyat dan juga untuk negara. Jadi saya harap kerajaan yang baru ini akan melaksanakan mana satu sistem yang lebih baik untuk rakyat dan negara. Itulah sistem yang kita akan pakai. Ya. Dan Datuk, mungkin apa lagi pandangan komen Datuk mengenai kenaikan tarif baru elektrik? Mungkin kita tak sebut lagi tarif elektrik tu, Datuk. Tarif elektrik ini juga satu kenaikan yang kita sebut tadi tu, banyak cukai-cukai yang akan naik pada tahun 2024 ini, termasuk juga tarif elektrik ini. Jadi tarif elektrik ini kita baru-baru tahu ada segolongan rakyat akan terlibat juga, akan memberi kesan kepada kenaikan tarif elektrik. Jadi untuk rakyat, dia akan rasa kenaikan itu. Kos sara hidup itu lebih tinggi untuk tahun ini. Kita dapat lihat. Jadi untuk peniaga-peniaga, kita faham juga kalau tarif elektrik itu naik, maka peniaga-peniaga akan naikkan barang harga lah. Jadi akhirnya yang susah, yang sengsara itu siapa? Pembeli. Pembeli, pengguna yang susah. Jadi kita faham kalau benda ni cukai naik, tarif elektrik naik dan macam-macam cukai baru yang akan dilaksanakan pada tahun ini, semua ini akan memberi kesan kepada rakyat atau akhirnya kepada semua pengguna-pengguna kita. Ya. Datuk, saya nak tanya Datuk mengenai kos sara hidup dan juga ringgit Malaysia dan mungkin sedikit inflasi, dan kita berehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Jadi Bank Reserve Persekutuan Amerika, US Federal Reserve Bank, telah mengumumkan bahawa akan menjadi 3 pemotongan kadar faedah pada tahun 2024. Jadi ini akan memberi kesan kepada nilai ringgit. Nilai ringgit ini akan naik dengan pengumuman oleh US Federal Reserve Bank ini. Jadi soalnya ialah kita nak tahu juga bilakah pemotongan ini akan dijalankan. Sebab ada yang kata sampai end of the year, penghujung tahun 2024. Kalau dia dapat diawalkan ataupun sebelum bulan Jun ini, maka kesan itu akan lebih baik kepada nilai ringgit. Isu yang kedua yang tadi saya sebut ialah dalam tahun 2024 ini ada sebanyak 60 negara akan menjalankan pilihan raya, election di negara-negara masing-masing. Jadi kalau ada election di negara itu, pada kebiasaannya duit modal itu dia tidak akan mengalir ke negara luar. Dia akan mengalir dalam pasaran tempatan. Jadi ini sangat dia juga satu faktor yang sangat penting dan utama kepada ekonomi, terutama kepada ekonomi negara kita. Bagi saya, inilah 2 faktor yang akan mempengaruhi ekonomi negara kita pada tahun 2024 ini. Untuk merangsangkan ekonomi bagi Malaysia, jadi kita tidak boleh langsung bergantung kepada pelaburan negara luar ataupun pelabur-pelabur luar. Untuk penting ialah kita tahu sebelum ini kerajaan sebelum ini pernah melaksanakan rangsangan ekonomi tempatan. Jadi untuk negara Malaysia ni, kita patut memperuntukkan
sejumlah wang secukupnya supaya dapat merangsangkan lagi ekonomi domestik negara kita untuk tahun 2024 ini. Kos sara hidup dan juga nilai ringgit Malaysia serta harga barangan asas ini. Dan banyaklah pandangan yang mengatakan 2024 ini tahun yang mencabar juga. Bagaimana kerajaan berusaha untuk membantu rakyat untuk berdepan dengan isu-isu seperti ini? Untuk mengenai kenaikan harga barang, nak berdepan dengan ringgit Malaysia yang jatuh dan juga isu-isu semasa ni. Kos sara hidup semakin menaik untuk rakyat Malaysia, kita sudah nampak. Sejak daripada 2023 tahun lepas, ramai juga rakyat memaklumkan dan kita tahu kawan-kawan kita, jiran-jiran kita pun apabila kita jumpa ramai juga membincangkan isu ini. Isu kos sara hidup, isu ringgit Malaysia dan juga harga barangan semakin naik. Jadi ini satu cabaran yang sangat besar kepada kerajaan bagi saya untuk tahun 2024 ini. Baru-baru ini saya baru pulang daripada negara luar. Saya pernah pergi ke negara China, Jepun, Australia. Memang kos sara hidup negara-negara itu pun meningkat. Kita faham. Di US pun, di Europe pun, di banyak juga negara luar menghadapi masalah yang lebih kurang sama. Jadi ini satu cabaran yang sangat besar. Kita memang mengharapkan pelantikan Menteri Kewangan yang kedua yang baru rombakan kabinet baru ni. Harap-harap Menteri Kewangan yang kedua ini bersama dengan kabinet yang baru ini dapat melaksanakan lagi langkah-langkah yang lebih berkesan. Yang saya maksud lebih berkesan ialah langkah-langkah yang boleh memberi kesan secara langsung kepada rakyat-rakyat kita, terutama kepada golongan B40 ataupun M40 yang memang susah dan juga menghadapi kos sara hidup yang semakin meningkat, memberi tekanan yang semakin tinggi itu. Dan Datuk, dalam situasi sekarang ni orang kata barang naik BN tu tak maksudnya bukan relevan lagi lah, tak relevan lagi lah. Dulu orang kata BN tu barang naik, sekarang tak Jadi relevan kerajaan lah. sekarang, kerajaan yang baru ini dia rasalah bila barang naik ni jadi rakyat lihat macam mana kerajaan yang baru ini boleh mengambil langkah-langkah yang lebih berkesan untuk membantu macam mana nak mengawasi ataupun kontrol, mengawal barang-barang harga ni. Mungkin Datuk boleh sentuh sikit tentang sektor pelancongan tu. Mungkin apa pandangan Datuk dengan hala tuju untuk 2024 ni? Bagaimana kita nak merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pelancongan ni? Sektor pelancongan ini memang bagi saya memainkan peranan yang sangat penting untuk satu-satu negara. Jadi baru-baru ini saya difahamkan Christmas dan juga tahun baru ini ramai juga pelancong-pelancong luar melancong ke negara Thai, terutama kepada Bangkok. Saya difahamkan hasil kutipan adalah sebanyak 500 juta hasil kutipan daripada pelancongan ini. Sebenarnya jadi kita hujung tahun je kan? hujung tahun ini. Baru hujung tahun baru dan juga Christmas ini. Jadi kita nampak sangat penting. Saya nampak Menteri Pelancongan ini memang dia memang giat dan aktif untuk menambahkan pelancong-pelancong ataupun menarik pelancong-pelancong luar ke negara kita. Jadi usaha-usaha yang dia nak buat itu, dia nak laksanakan tu sangat, kita nampak memang dia ada niat nak membantu supaya pelancong-pelancong luar bila dia masuk saja dia akan berbelanja. Berbelanja itu dia akan beli barang tempatan dan dia akan membantu industri perhotelan, industri makan, industri ringan dan sebagainya, barang-barang tempatan. Jadi bagi saya kerajaan harus menumpukan perhatian yang lebih kepada industri pelancongan ini. Kita faham sekarang selepas MCO ramai pelancong-pelancong sudah bermula untuk melancong ke negara luar. Jadi saya harap Malaysia dengan banyak juga tempat-tempat yang menarik, kita seharusnya mempromosikan penarikan kita kepada pelancong-pelancong negara luar. Ya. Dan Datuk, mungkin ini soalan terakhir Datuk, apa pandangan ataupun harapan Datuk lah terhadap kepimpinan PMX kita ni
khususnya terutamanya dalam bidang sektor ekonomi. Bagi saya harapkan kerajaan ini harus menumpukan perhatian kepada isu rakyat ini, terutama sekali isu ekonomi. Sebab apabila rakyat memilih kerajaan ataupun memilih seseorang pemimpin, dia memang harapkan kerajaan ini dapat membawa manfaat ataupun membawa manfaat yang lebih baik kepada rakyat kita. Jadi kerajaan yang baru ini saya memang harap tumpukan perhatian kepada ekonomi dan kurangkan memainkan isu-isu politik. Jadi kalau banyak isu-isu politik, dia bukan saja mengganggu keamanan, ketenteraman di dalam negara kita sendiri, tetapi dia juga memberi satu kesan negatif kepada pelabur-pelabur asing. Jadi pelabur-pelabur asing apabila mereka nak melabur di negara itu, poin yang pertama mereka fikirkan adalah kestabilan politik negara itu. Bila kestabilan politik kita nampak, maka pelabur akan lebih berkeyakinan, lebih confident untuk melabur di negara itu. Itu harapan saya, sebab 2024 ini memang satu cabaran yang sangat-sangat besar dari segi ekonomi. Kita nampak cukai-cukai baru, cukai-cukai subsidi bersasar dan juga pelbagai cukai-cukai yang akan dilaksanakan, dia akan secara langsung atau tidak langsung memberi kesan kepada kos sara hidup semua rakyat dan juga ringgit Malaysia. Ini yang kita harap kerajaan akan buat untuk kebaikan semua rakyat Malaysia. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami di dalam studio Tingkat 10 dan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. ST10, sembang santai tapi sampai.